Baik, kitab Ta'limul Muta'alim Tariqat Ta'allum yang Rumi muka surat 31. Fasal yang kelima, kegigihan, ketekunan dan keteguhan cita-cita. Penuntut ilmu lah mesti teguh cita-cita. Penuntut ilmu mestilah teguh cita-cita, tekun, gigih dan kesungguhan yang berterusan dalam mengejar ilmu pengetahuan. Orang Melayu kata jangan hangat-hangat tahi ayam. Kenapa? Tahi ayam tu hangat sekejap je, masa baru nak keluar dah lama dah sejuk. Tak. Itulah ibaratnya. Ayat Al-Quran berikut menerangkan perkara tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sadaqallahul azim. Suratul Ankabut ayat 69. Artinya lebih kurang, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu kami, nescaya kami tunjuki mereka jalan menuju kepada ilmu kami. Ada pihak yang mengatakan sesiapa lama tak jumpa bang, sihat. Ada pihak yang mengatakan sesiapa yang menuntut sesuatu dan berusaha dengan sewajarnya, nescaya akan diperolehnya. Dan sesiapa yang mengetuk pintu dan tampil kepadanya, nescaya dapat dimasukinya. Orang yang berusaha, dia dapat apa yang diperoleh, cepat atau lambat, ya tak? Contohnya dia berusaha nak kahwin dengan Mira Filzah, insya-Allah dapat. Kalau tak dapat, sepupunya pun dapat, jadilah. Contoh, so antara contoh lain, nantilah contoh lain. Itu yang terlintas kat kepala. Baik. Ada pula pihak yang mengatakan cita-cita itu dicapai menurut kadar kepenatan yang dialaminya. Berapa banyak penat, banyak itulah dicapainya. Dan pihak yang lain pula mengatakan pembelajaran itu adalah pemahaman dan kesungguhan tiga pihak, iaitu pelajar, guru dan bapa jika masih hidup. Pembelajaran itu adalah pemahaman, satu. Kalau tak faham je, bersungguh-sungguh pun tak faham ni payah juga. Dalam kita sekolah, dalam kelas, yang bersungguh-sungguh ramai, tapi yang dalam bersungguh-sungguh tu yang tak faham pun ramai. Jadi yang tu sebab nombor satu biasanya tak ada dua orang. Yang biasa yang dua orang nombor last. Nombor 40 dua orang kongsi. Biasa macam tu, ataupun tengah-tengah lah. Nombor 10 ke dua orang. Nombor 1 jarang dua orang. Pasal apa? Tak ramai yang faham betul. Habis cikgu tanya faham tak? Faham. Pasal dia tak nak diulang kan, tak faham kan cikgu ulang lagi. Kena pula cikgunya ngantuk kan. Bukan cikgunya ngantuk, cikgunya ngajar, muridnya ngantuk. Kena pula subjek sejarah. Lagilah. Dia tengok kalau cikgunya yang pandai cerita, tak? Jadikan dialog, berlakon sikit, menarik, senang ingat. Kalau baca je, baik, baca. Peringkat pertama, awak sambung peringkat kedua, sambung, dah settle. Cikgunya tak ngajar. Ngantuklah. Baik, pemahaman. Pembelajaran itu adalah pemahaman dan kesungguhan. Yang faham tapi tak bersungguh pun ada juga. Dia kena dua-dua. Faham dan sungguh-sungguh. Habis macam mana Ustaz kalau dia nak belajar, nak jadi cita-cita nak jadi doktor. Darjah satu kan dah ditanya cita-cita setiap orang. Nama siapa? Apa cita-cita awak? Satu. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Biasa apa? Yang pertama cikgu. Dulu popular. Yang pertama cikgu. Yang kedua askar. Yang ketiga polis. Budak lelaki lah biasa askar kan. Perempuan tu cikgu. Baik. Jadi dia belajar bersungguh-sungguh tapi tak faham. Dia punya kelebihan ni bukan pada bidang akademik. Mungkin bidang dia kelebihan dia pada bidang kemahiran mungkin. Itu sebab kalau pelajar Malaysia ada dua pilihan, sama ada akademik ataupun kemahiran. Kalau kemahiran dia baik, teruskan pada kemahiran. Tu masa tingkatan 3 tu
sama ada terus tingkatan 4 tu ambil sastra atau sains atau kemahiran, ya tak? Baik. Jadi ikut masing-masing punya kelebihan. Dalam beberapa orang anak kita, jangan dipaksa semua sekali di akademik. Kau ni kenapa kalau istilah orang Melayu, pandainya tak boleh diajar. Salah, pandainya tak boleh diikut. Bodohnya tak boleh diajar. Tu kan? Itu masalah lah kan. Tapi ada kelebihan yang lain mungkin, dari segi kemahiran. Jadi ikut dia punya kelebihan masing-masing. Mentang-mentang alungnya akademik terror, angahnya terror, aciknya pun nak diterrorkan akademik. Kalau dia dah tak mahir dah tak boleh buat akademik, masuk kemahiran. Itu contoh. Jadi mesti ada pemahaman dan kesungguhan. Tiga pihak, bukan seorang aja. Iaitu pelajar. Pelajar tu sendiri memang kena faham dan sungguh-sungguh. Guru pun faham, dia tak faham macam mana dia nak ngajar. Dan sungguh-sungguh ngajarnya. Ada tak guru tak sungguh-sungguh? Ada. Saya jumpa. Tak semualah. Seorang dua tu ada. Macam mana? Dia ngajar apa? Tak silap. Dia ngajar apa pun tak ingat. Pasal apa? Dia punya kesungguhan ngajar tak ada. Masuk kelas. Saya ni kira sekolah St. Joseph lah, senang cerita. Faham-faham aje lah kalau sekolah St. Joseph. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5 St. Joseph. Kat Lakin tu kan. Jadi biasa pula dari St. Joseph, nakal lah budaknya, bising apa kan. Cikgunya lelaki, masuk kelas ngajar. Dia ngajar tu, dia tak peduli budak tu dengar ke tak dengar ke, kau berbual ke, kau tulis ke tak tulis ke. Dia tengok, tapi macam buat syarat. Dia punya, mungkin adalah pengalaman hidup sebelum ni, agaknya dia garang apa kan, tapi mak bapak komplain ke apa, lantak lepas ni aku ngajar, aku tak nak peduli, agaknya lah. Kalau nak sangka baik lah kan. Memang dia masuk, dia tak peduli. Kalau ketua kelas tak kelas bangun pun, dia diam aja. Dia tak peduli. Yang penting aku masuk kelas tu, aku ajar, cukup bulan keluar gaji aku ambil. Dah. Adalah seorang, tak semua. Siapa saya? Jangan sebut nama malu. Mungkinlah ada sebelum ni kes dia betul-betul garang apa kan. Budak mesti dengar apa semua. Bila garang, mak bapak pula komplain. Jadi bila macam tu buat keputusan, dah, kalau lepas ni daripada aku menyusahkan diri aku, kena saman naik turun mahkamah, tak? Baik aku buat macam ni, dapat gaji juga. Aku ngajar, bukan tak ngajar. Jadi kena tu sebab kena tiga perkara, tiga orang, iaitu pelajar, guru dan bapa. Bapa pun kena ada pemahaman dan kesungguhan. Bukan bapa tu kena belajar sekali. Kalau belajar sekali baguslah. Tapi maknanya sungguh-sungguh supaya anak tu belajar. Ada orang mak bapaknya nak anaknya belajar bidang agama. Anaknya tak nak. Masalah. Ada orang mak bapaknya nak anaknya belajar akademik, anaknya nak belajar agama pun tak sampai juga. Dia tak ngam tu. Habis yang bagus dia mak bapaknya nak ngajar nak anaknya akademik, anaknya pun nak akademik, tak ada masalah lah. Mak bapaknya nak bidang agama, anaknya pun nak bidang agama, alhamdulillah tak ada masalah. Mungkin daripada kecil lah kena dedahkan. Tapi kalau dah didedahkan, tak besar pun anaknya minat lain, nak paksa pun tak boleh. Tak kena banyak berlaku kan. Pelajar-pelajar yang genius kat Malaysia berapa ramai. Rupa-rupanya memang daripada kecil dipaksa memang belajar je. Dah belajar kat sekolah, balik tuition. Dah memang 24 jam belajar je. Ya tak? Jadi memang budaknya pun memang pandai, genius. Dapat sambung belajar luar negara. Bila kat luar negara, rupanya hatinya tak tenang. Yang lelaki ada, yang perempuan pun ada macam tu kan. Kes kat negara kita kan. Jadi kena sebagai ibu bapa kena pastikan anak tu dia belajar apa yang dia suka. Kalau nak lorongkan dia ke bidang agama, daripada kecil tu kita dedahkan ataupun berikan kelebihan-kelebihan belajar agama kan. Kalau nak belajar akademik,
Dedahkan. Oh, tak mesti agama je Ustaz. Ya, agama wajib belajar, soal agama kan. Akademik ilmu juga, ilmu fardu kifayah. Ilmu agama tu pun tak semua fardu ain, tauhid, fikih, tasawuf. Yang lain sirah dan apa nama tajwid, lagi apa? Yang bukan tauhid, bukan fikih, tasawuf, itu semua fardu kifayah juga. Tafsir, dalam soal agama tu kan pelajaran. Yang wajib fardu ain, tauhid, fikih, tasawuf. Fikih tu termasuklah ibadat, nakahat, muamalat, jinayat, faraid. Tu termasuk. Jangan buang pula. Ni fardu kifayah tak? Ini fardu ain lah, itu masuk fikih. Dipecahkan macam tu fikih tu. Baik. Jadi dua-dua boleh belajar. Baik. Baru menjadi pelajar, guru dan bapa. Al-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustaz Sadiduddin Asy-Syirazi telah mendeklamasikan kepadaku, kepada pengarang kitab ni, Syekh Burhanuddin Zarnuji, syair yang diucapkan oleh Imam Syafi'i yang dirahmati Allah. Saya bacakan ertinya lebih kurang. Kesungguhanlah yang boleh mendekatkanku dengan perkara yang jauh, dan kesungguhanlah yang boleh membongkarkan ilmu yang tersimpan di dada orang lain. Kita sungguh-sungguh, baru orang lain tu nak bagi ilmu dia kat kita. Tak sungguh-sungguh, ya tak dapat. Ya tak? Awak nak kahwin siapa? Mira Filzah. Apa yang awak buat, usaha awak? Saya tengok je lah dia kat YouTube, tengok kat TV. Mana orang tu tahu? Kena jumpa dia, I love you cakap. Tapi I love you juga, duit poket kena penuh juga. Kau I love you je, kosong poket, minta maaf. Orang macam tu nak kekal macam tu itu maintenance-nya tu besar tu. Nak keluar rumah kena sunblock, kena ada SPF paling tinggi. Itu spa tu tiap-tiap bulan. Itu apa nama ni, rawatan rambut, rawatan kulit tu itu memang dah mesti. Ya tak? Itu baik, ada usaha. Itu contoh, itu kalau kahwin. Ni cerita kalau ilmu, nak dapat ilmu agama, ya kena sungguh. Sungguh-sungguh. Nak dapat ilmu akademik pun sungguh-sungguh. Kan ramai juga yang apa nama anak-anak Felda yang apa nama ni cemerlang. Cuba kan ditanya, awak macam mana bahagikan masa? Dibahagikan masa tu memang masanya banyak belajar lah. Kau nama bagikan masa, mainnya 2-3 jam, belajarnya 1 jam. Memanglah. Itu tak cerita lah. Dibahagikan masa tu, jawapannya macam tu. Yang banyak masanya belajar. Masa rehat ada, masa main ada, sekejap kan. Taklah belajar je. Baik. Begitu juga ilmu agama. Kalau ilmu akademik, bayangkanlah kalau belajar akademik, contoh kita belajar akademik seminggu sekali. Sekali tu setengah jam saja. Berapa banyak dapat? Contoh ni contoh. Katalah kita nak belajar bahasa Inggeris. Ya tak? Kita belajar seminggu sekali. Sekali belajar tu pun setengah jam saja. Cikgunya baru buka setengah muka surat, dah habis masa. Baru terang-terangkan sikit, dah habis masa. Itu makan berapa lama baru pandai bahasa Inggeris. Mau pandai cakap, mau pandai tulis, mau pandai baca. Cita-citanya tinggi, nak pandai baca bahasa Inggeris, pandai cakap bahasa Inggeris, nak berabuk. Nak pandai baca, cakap, menulis bahasa Inggeris. Tapi belajarnya seminggu sekali. Sekali tu setengah jam. Jadi ibaratnya macam tu. Begitu juga ilmu agama, kena setiap hari. Habis Ustaz nak cerita kuliah kita ni lah. Bukan, tu contoh. Ibaratnya macam tu lah. Berapa banyak kita luangkan masa untuk dapatkan ilmu tu, itulah yang kita dapat. Lepas tu kalau belajar, budak cemerlang ni dia belajar kat sekolah. Sebelum dia belajar kat sekolah, dia dah baca dulu. Nanti mana yang tak faham, ni dia dah highlight. Ni nanti nak tanya cikgu, nak tanya cikgu. Sampai sekolah cikgu ajar, cikgu dia dah ajar, ni tak faham macam juga, terang. Balik rumah dia ulang kaji balik. 3 kali belajarnya, sendiri baca, cikgu terangkan, tanya tak faham, balik rumah ulang kaji balik. Kalau kita nak pandai ilmu agama macam itulah.
Macam tu. Sama. Baik, sebaik makhluk Tuhan ialah orang yang berduka dan berusaha kerana Allah, serta diuji dengan kesempitan hidup di dunia, yang ini tidak berharta. Sebaik-baik makhluk, sebaik-baik makhluk Tuhan yang diuji. Di antara hukum qada dan qadar Tuhan, takdir, ialah kesempitan hidup si akil dan kemewahan hidup si bodoh. Akil ni yang berakal. Antara takdir Allah Ta'ala, kesempitan hidup si yang berakal. Orang yang berakal ni banyak dugaan cabarannya, tapi dia pandai, dia dapat mengatasi kesempitan hidupnya. Antara juga takdir Allah Ta'ala, kemewahan hidup si bodoh. Kitab ni cakap terang aja, tak ada yang kurang pandai lah apa, si bodoh aja. Dia tu mewah tapi dia bodoh. Jadi kemewahan dia tu tak lama, kejap. Beli tu beli ni habis. Dah. Lepas tu nak cari balik kemewahan dah tak pandai. Habis gitu aja. Baik, itu antara takdir Allah Ta'ala. Tetapi sesiapa yang dikurniakan akal fikiran akan dihalangkan daripada kekayaan, kerana kedua-duanya itu, ini akal fikiran dan kekayaan, adalah sangat berbeza dan bertentangan. Ni kata ulama macam itulah. Siapa yang terlalu mengejar harta, biasanya untuk ke arah ilmu tu kurang sedikit. Siapa yang ke arah ilmu, jadi dari segi harta tu kurang sikit, sebab masa tak boleh nak dibahagi ikut kita bahagi macam mana. Kalau 50% ya, nanti dapatnya 50%. Kalau dia 100% ke arah harta, ya dapat 100%, tapi ilmu ya tak dapat sangat. Kalau ke arah ilmu 100%, kaya, ya taklah kaya sangatlah. Dia memang macam tu. Dan dibacakan juga kepadaku syair yang ini syair Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Dan dibacakan juga kepadaku syair yang bukan kepunyaan Imam Asy-Syafi'i. Ini bukan Imam Syafi'i punya syair, yang lain, ulama yang lain. Engkau bercita-cita hendak menjadi ahli ilmu fikih yang cekap berbicara, tetapi tanpa penat dan lelah. Ingatlah, gila itu banyak jenisnya. Gila terus, kata ulama. Kau nak pandai ilmu agama, tapi tak nak penat, tak nak lelah, tak nak usaha. Saya nak relax ataupun nak ilmu tu datang sendiri. Ya tak? Ulama kata, ingatlah, gila itu banyak jenisnya. Yang ini bercita-cita untuk mendapatkan ilmu tanpa penat lelah, itu dianggap tindakan yang gila, kerana sudah tentu tidak akan berhasil. Ilmu tu mahal, jadi kita kena cari ilmu. Dia tak datang bergolek. Kata pepatah Melayu, yang bulat tak datang bergolek, yang pipih tak datang melayang. Kata ulama, ilmu fikih tak datang tanpa penat lelah. Kalau masih juga mengharapkan macam tu, itu kerja gila, kata ulama. Baik. Kemudian, tiada usaha dalam mendapatkan harta yang tidak menanggung kesusahan, maka apa lagi dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Nak dapat harta pun kena susah dulu. Cuba tanya orang paling kaya kat dunia, siapa Bill Gates salah seorang. Dia bukan yang paling kaya kan, pernah jadi orang terkaya, tapi sekarang dah bukan orang kaya. Cuba tanya, buat temu ramah. Tak payah kita temu ramah lah, dengar rakaman temu ramah kan. Apa latar belakang hidup dia dulu? Apa tu lahir terus kaya? Lahir tu terus kaya, jadi bilioner sejak lahir? Tidak. Sudah tentu ada kisah kesusahan dia, ya tak? Lagi kalau kat Malaysia, Syed Bukhari kan, tanya. Itu yang Melayu lah, yang Cina pun ada juga kan. Tak kira Melayu ke, Islam ke, bukan Islam ke, dia nak dapat harta, ada kesusahan dulu. Pepatah Melayu kata, kalau tidak dipecahkan ruyung, mana kan dapat sagunya. Dia bukan sekadar peribahasa, tuan-tuan. Ruyung tu apa ruyung? Ruyung tu pokok sagu tu. Kalau tak dipecahkan, tak ditebang pokok sagu tu, tak dibelah-belah-belah,
lepas tu tak diproses, dihancurkan dalamnya tu, tak dapat sagu, tepung sagu apa tak dapat. Ingatkan apa kalau tak dipecahkan ruyung, mana kan dapat sagunya. Macam sebab tak tahu apa mana ruyung, tak tahu mana sagu tu yang yalah peribahasa. Ya peribahasa. Maknanya ni maknanya begini, kena sungguh-sungguh. Yang sebenarnya apa? Ruyung tu, pokok sagu tu nak ditebang dulu. Dia macam pokok balak. Kecil-kecil, bukan pokok pisang punya. Balak tu nak ditebang dulu, potong, pecahkan, belah dua, korek, diproses, dihancurkan, baru jadi sagu. Itu secara ringkas lah. Kalau nak tahu betul pergi kilang dia kan. Baru dapat sagu. Jadi kena usaha. Nak dapat harta pun kena usaha. Nak dapat ilmu pun sama, kena usaha. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ya. Abu Taib, Abu Tayyib, bukan Abu Taib ni. Abu Tayyib telah menyebut satu bait syair. Kenapa tak pernah dengar sangat nama-nama ulama ni Ustaz? Ni banyak ulama-ulama Hanafi kalau tak silap Betul tak? Syekh Burhanuddin ni, Zarnuji ni mazhab Hanafi ke Hanbali gitu Dia ulama-ulama mazhab tu. Kalau ulama Syafi'i pun awak pun tak selalu dengar juga. Yang selalu dengar ni yang belajar kitab, pesantren, duk pondok, madrasah. Baik, yang penting ini kata-kata ulama lah. Abu Tayyib telah menyebut satu bait syair, aku tidak pernah mengetahui sesuatu keaiban, malulah, kerana malu. Nak cakap kemaluan tak kena pula. Keaiban, malu, benda malu yang ada pada manusia yang boleh disamakan dengan kekurangan yang ada pada orang yang mampu menyempurnakan sesuatu tapi tidak disempurnakannya. Kata ulama, dia mampu sempurnakan tapi tak nak. Malulah benda paling malu pada manusia, kata ulama. Allahu Akbar. Pentingnya berjaga malam. Baik, penuntut ilmu tidak dapat lari daripada berjaga malam. Jadi kalau ini cerita bersungguh-sungguh dah ni. Sebuah syair ada mengungkapkan kata-kata berikut, artinya lebih kurang, ketinggian itu akan dicapai menurut kadar kesusahan yang ditempuhi. Sesiapa yang menuntut ketinggian hendaklah berjaga malam. Tapi janganlah sampai tak tidur malam. Yang kedua, engkau menuntut kekuatan dan kemenangan, tetapi engkau tidur di waktu malam. Ingatlah, lautan mesti diharungi untuk mendapat intan berlian. Kan dah tahu intan berlian tu dekat mana? Dekat dasar laut. Dekat mana? Dekat dalam tiram. Bukan ulu tiram. Dekat dalam tiram. Kena berenang dasar laut. Maka kat dasar laut tu bukannya berenang terus jumpa, tak ada sebarang halangan. Nak dapatkan tiram tu kena jumpa dulu jos. Jumpa itu, jumpa ini. Itu yang jos, yang nampak. Yang tak nampak, yang tegur, berenang bang, contoh kan. Boleh bercakap pula tu, berenang, saya temankan. Mampus. Baik. Jadi kena harungi, kena bersusah payah. Cerita susah payah je ni. Puncak kemuliaan dan sanjungan itu dapat dicapai melalui keteguhan cita-cita serta kesanggupan seseorang dalam berjaga malam. Ni cerita berjaga malam. Jaga malam dengan menyawit mana lagi berat? Saya ni, arwah bapak saya ada kebun sawit. Saya daripada belum sekolah, kalau tak silap saya belum sekolah dan ikut masa tu baru nak diteroka. Kemudian ditanam sawit. Rasanya menyawit tu tingkatan 1. Kalau tak silap dia 3 tahun 5 tahun kan baru ada buah kan. Jadi tingkatan 1. Itu nak dapat 1 tan punya buah tu, ya Allah, ya Rabbi Karim. Kena pula kat mana? Kulai, bukit-bukit, ya Allah. Dah dapat tu. Sebelum dapat tu pelepahnya. Kalau tak di browning, ya Allah. Dia nak kena browning, tak browning bapak saya kan dia jauh. Kulai daripada laki nak pergi kulai dia jauh. Jadi datang tu, masa tu lah browning, masa tu lah ambil buah, masa tu lah bersihkan lalang apa semua. 2 hari. Dia biasa 2 hari. Sabtu Ahad memang kerjanya itu je lah. Jadi hari ni targetnya browning dengan bersihkan. Nak ambil kan senang kan, lalang. Esok baru ngambil buah.
Jadi nak nurunkan tu, nak warning satu. Tu pelepah yang bertindan lagi, ya Allah. Masih kecil pakai pahat, okey lagi lah. Tapi nak ngayun pahat kalau ringan, berat kita pasal apa? Dia hentaman tak kuat. Berat pula nak ngangkatnya tu pula. Kalau berat nak ngangkatnya pun berat. Jadi pahat dah pahat. Dah lah kumpul, nak susun pelepah pula. Biarkan je Kang, nanti terpijak, oi sakit, oi duri dia oi. Arwah pak cik saya kena seminggu bengkak. Itu kalau tak ada apa-apa yang mengganggu. Kalau yang mengganggu yang tikus tak apalah, panjat je lah tikus. Yang makan tikus tu ular. Betul tak? Lagi apa? Nak nolak dah dapat buah, jatuh pula bukit, jatuh. Ya Allah. Ngumpul, masuk dalam kereta sorong, seorang tolak, seorang tarik. Dia tak boleh seorang je tolak je, mampus. Tak boleh, dia tinggi bukit. Tolak, licin pula hari hujan. Ya Allah, tanahnya licin, terpleset, drap, jatuh lagi. Ya Allah. Dah dapat semua kumpul, penat macam tu, berpeluh, basah berpeluh. Tak? Dapatlah satu tan berapa? Naik turun kan, itulah dapat. Itu kalau baja dapat satu tan. Berapa ekar Ustaz? Mula-mula dulu 9 ekar. Banyak tu kalau dibaja. Bapak saya tak baja sangat. Ya, kalau penat tak baja pula. Memang tak sampai satu tan. Kemudian dah lama-lama lambat mohon tanah, dia troker sendiri, bukan pusaka. Jadi lambat mohon tanah, dah orang ambil lalas sekarang berapa? 6 ekor je. Orang lain dah mohon tanah dulu, ambil sikit, habis. Dengan 6 ekor, ya tak? Nak cerita menyawit dengan jaga malam lagi susah. Alah, jaga malam lagi susah. Cuba nyawit. Cuba tengok menyawit tanah rata je lah, tak payah bukit-bukit lah. Itu belum nyamuk lagi, semut lagi, dah jatuh-jatuh yang gugur tu nak ngambil tu. Itu kena cepat. Ambil tu masuk. Semut. Ya Allah. Itu semua saya rasa bila rasa kita tahulah beza jaga malam dengan menyawit. Ya tak? Baik, sambung. Hai Tuhanku, kerana mencari keredaan Engkau, aku terpaksa meninggalkan tidurku di waktu malam. Allahu Akbar. Sesiapa yang menuntut ketinggian tanpa berpenat lelah hanya akan menghabiskan umur. Kerana menuntut sesuatu yang tidak akan berhasil. Tunjukkanlah padaku jalan untuk mendapatkan ilmu dan tempatkanlah daku ke tempat yang tertinggi. Ini berupa doa lah. Jadikanlah waktu malam itu sebagai unta tunggangan untuk mencapai segala cita-cita dan impian. Kenapa malam? Malam satu sunyi, sunyi, sejuk, jadi nak ulang kaji itu mudah. Baik. Antara syair lain yang menepati syair tersebut ialah yang hampir sama maknanya, sesiapa yang ingin mencapai segala impiannya hendaklah menjadikan waktu malam itu sebagai unta tunggangannya untuk sampai kepada impiannya. Jadi bila pengalaman daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 nyawit tu semua, bila masuk universiti suruh berjaga malam, belajar sungguh-sungguh tu teringatlah. Ya tak? Kau nak dapat duit pun bersusah payah macam tu, dapat ilmu sama. Itu jadi datanglah kesungguhan tu kan. Bila bersusah payah baru kita tahu erti nilai duit. Kan ada cerita kan, budak dapat duit daripada mak bapak, dia punya nilai duit tu besar macam mana pun dia tak tahu nilainya. Tapi bila mak bapaknya suruh usaha cari duit sendiri, kerja, dapatnya tak banyak sangat, berapa ringgit, tak macam mak bapaknya bagi. Tapi dia punya jaga tu tak nak dibelanjakan, nak simpan. Pasal apa? Dia tahu nilai. Nak dapat duit sebanyak tu, itu titik peluh berapa banyak dah nak keluar, ya tak? Baru tahu nilai. Baik. Macam tu juga ilmu, kena susah payah. Wahai temanku, kurangkan makananmu agar engkau dapat berjaga malam, kiranya engkau ingin menjadi orang yang sempurna dalam bidang keilmuan. Maknanya
asal malam je terus tidur. Tidak, luangkan masa sikit untuk belajar atau ulang kaji, ya. Macam tuan-tuan sekarang pun luangkan masa lah. Ya tak? Orang lain dah siap sedia jadi tilon Selangor. Pukul 9 ni, pukul 8 dah standby. Tuan-tuan tidak, pergi surau, ya tak? Menimba ilmu. Walaupun sedikit, tapi berkat susah payah, korbankan susah payah. Apa usah aircon apa semua? Ya, susah payah tu nafsu tu, lawan nafsu. Melawan nafsu lagi susah tu. Baik, sambung. Ada pihak yang berkata sesiapa yang berjaga malam akan bergembiralah hatinya di waktu siang hari. Kenapa? Kerana banyak memperoleh ilmu pada malam itu. Dia ulang kaji. Baik. Tajuk seterusnya, syarat belajar yang mesti dipatuhi. 1, mesti mengulang kaji pelajaran. Mesti ulang kaji, ya. Penuntut mestilah tekun belajar dan mengulangi pelajarannya di awal malam. Awal malam lah. Yang tengah-tengah malam mengantuk, paksa kan, melek-melekan. Paksa tak masuk. Dapatnya apa? Esok ngantuk kat sekolah. Dah habis. Awal malam. Dan akhirnya kerana waktu antara maghrib dan isyak dan waktu suhur adalah waktu-waktu yang diberkati. Suhur ke sahur, Ustaz? Suhur perbuatan makan. Sahur makanan yang dimakan. Dia macam wuduk. Wuduk tu perbuatan ambil air sembahyang. Air sembahyang tu sendiri waduk. Waktu antara maghrib dan isyak dan waktu suhur adalah waktu-waktu yang diberkati. Yakni pelajar hendaklah sentiasa menghindarkan dirinya daripada perkara-perkara yang haram, mengelakkan diri daripada tidur dan kenyang, kerana tidur dan kenyang menghalangkannya daripada mendapat ilmu. Jangan terlalu kenyang. Kalau ikut ni kitab, jangan kenyang. Rasulullah pesan pun, makanlah apabila kamu lapar. Bila nak makan? Bila lapar. Tak lapar tak payah makan lah. Mulut gatal, Ustaz, nak ngonyel-ngonyel. Alah, ngonyel-ngonyel. Baik. Makan bila lapar. Bila nak berhenti? Habiskan satu pinggan biar sampai kenyang. Kan biasa, makan kenyang-kenyang. Makan kenyang-kenyang. Salah sebenarnya. Berhenti sebelum kenyang. Tapi dah biasa makan kenyang-kenyang. Pasal apa budak ni kalau tak kenyang, Ustaz, nanti kan baru lepas makan ni 5 minit baru dah basuh tangan, tangan pun belum kering, nak makan lagi. Astagfirullahalazim. Aku dah basuh pinggan apa semua, nak makan lagi. Itu yang jadinya makan kenyang-kenyang tu. Asalnya berhenti sebelum kenyang, barulah tak ada datang penyakit. Dah kenyang berhenti tu kira baik lah, Ustaz. Ada orang, Ustaz, dah kenyang pun melantak lagi. Siap ada istilah apa? Kalau orang Jawa makan kali kedua panggil apa? Lupa pula. Siapa orang Jawa sini ada tak? Dia dah makan kali kedua. Mentong. Mentong tu istilahnya apa? Makan kali kedua. Dah makan lagi. Siap ada pula tu. Ya Allah. Jangan. Sebab apa? Nanti banyak penyakit. Satu syair ada mengungkapkan kata-kata berikut. Wahai penuntut ilmu, kamu hendaklah sentiasa bersifat wara', mengelakkan diri daripada tertidur dan awasilah daripada kekenyangan. Banyak tidur, makan terlalu kenyang, itu tak bagus untuk menuntut ilmu lah. Saya tak boleh, Ustaz. Saya kalau tak kenyang, saya panas baran. Awak jangan, awak makan kenyang-kenyang. Nanti cikgunya pun dimarah. Ada jenis orang macam tu, dia keturunan dia tak boleh lapar, tak boleh penat, tak boleh lapar. Tidur mesti cukup, makan mesti kenyang. Kalau tidak, panas baran. Siapa-siapa pun bujur lalu melintang patah semua. Itu tak boleh awak, kecuali awak kena tidur cukup, kena makan kenyang. Awak terkecualilah. Allah. Siapa, Ustaz? Adalah. Kita orang buat apa kan? Cerita adalah kaitannya kan. Pengalaman diri sendirilah, dengan diri sendiri. Baik. Teruskanlah pembelajaran, jangan sekali-kali berhenti, kerana sesungguhnya ilmu itu dapat ditegakkan dan dipertingkatkan menerusi pembelajaran. Belajar. Belajar lagi dan lagi. Yang kedua, mempergunakan waktu remaja dan dewasa. Pelajar mestilah mempergunakan waktu remaja dan waktu dewasanya sebagaimana yang disebut dalam syair berikut. Kalau masih muda, gunakan masa muda.
Terutama yang belum kahwin. Kalau dah kahwin, komitmennya ya Allah macam-macam, tinggi ya. Alah, apa susah Ustaz? Ajaklah belajar sekali. Dia cakap senang. Cakap senang lah. Tanya orang dah kahwin. Baik, syairnya, engkau akan diberi sekadar kesusahan dalam perkara yang kamu tuntuti itu. Sesiapa yang mengejar cita-cita hendaklah berjaga malam. Usia dewasa hendaklah dipergunakan. Ingatlah, sesungguhnya usia kedewasaan itu tidak kekal. Jadi gunakan. Yang ketiga, jangan memaksakan diri keterlaluan. Jangan paksa diri. Janganlah dipaksa diri keterlaluan sehingga melemahkannya sampai lemah badan. Jangan. Dan tidak larat lagi untuk meneruskan pembelajaran. Sakit dah tak boleh teruskan. Sebaliknya, hendaklah berlembut, kerana kelembutan itu adalah asas utama dalam pembinaan sesuatu benda. Rasulullah SAW telah bersabda, lebih kurang mafhumnya, hendaklah engkau ingat sesungguhnya agama Islam itu adalah kemas. Oleh itu engkau hendaklah menyusup masuk ke dalamnya dengan cara yang halus dan cermat, dan jangan sekali-kali memarahi diri engkau dengan memenatkan diri dalam beribadat kepada Allah. Kerana orang yang kehabisan tenaga tidak akan mampu pergi ke mana-mana lagi dan tidak dapat mengekalkan dirinya sebagai kenderaan baginya. Badan ni kenderaan untuk kita mencapai ilmu. Jagalah, jangan sampai terlalu penat. Dalam sabdanya yang lain berbunyi, artinya lebih kurang, diri engkau adalah kenderaan engkau, maka hendaklah kamu berlembut dengannya. Macam kereta, kena sentiasa servis. Maksimum, kalau kereta saya Viva 850 tu, dah jangan lebih 100 lah bawa. Pada-pada lah, jangan paksa-paksa. Habis orang lain motong, biarlah dia 1.5, 1.6 je tak, 2.0 biarlah. Kita 850, 1.0 pun tak sampai. Jangan dengar-ada nak berlumba, ya tak? Ikut pada-pada. Pasal apa? Boleh pakai lama, dah 10 tahun boleh pakai. Itu pun masuk Pro 2 check, ni dah kena overhaul ni bang. Masuk bengkel, ini tukar ni je, pap, dah tukar, boleh jalan lagi. Kalau kata Pro 2 ni dah kena overhaul ni, dah 10 tahun. Allahu Akbar. Baik. Jadi badan kita pun macam kenderaan, nak dapatkan harta, nak dapatkan ilmu, kena jaga. Jaga kesihatan. Cari duit janganlah sampai membahayakan kesihatan. Cari ilmu pun jangan membahayakan kesihatan. Saya kena naik motor ni, kalau tak mahal, minyak naik apa kan, minyak tak tentu, kena naik motor. Ya, hati-hati. Motor, kata ejen insurans, motor ni 14 kali ganda risikonya daripada kereta. Wah, kata ejen insurans. Pasal apa? Dia banyak terima kes kan. Ustaz jumpa ejen insurans, bukan setakat jumpa, ambil insurans. Ambil anak saya tu ambil. Ustaz, saya dulu ambil, dah tak mampu, stop dululah. Nanti ambil lagi. Lagi satu apa? Hibah. Insurans sekarang yang takaful ada hibah. Kan? Ambil. Hibah ni macam mana Ustaz? Hibah ni dia macam skim cepat kaya. Ya Ustaz. Tapi legal punya lah. Ustaz ni promote insurans. Tidak, ni pengalaman hidup. Paling rendah kalau Prudential PRUBSN RM50. Wah, siap sebut PRUBSN, sebut ajalah. PRUBSN RM50 sebulan. Kalau andai kata kita meninggal dunia, orang yang kita hibahkan, contoh isteri, kalau RM50 sampai umur katalah 20 tahun ambil, dia akan dapat RM50,000. Cuba kumpul dalam masa RM50, dalam masa 20 tahun dapat tak RM50,000? Ya tak? Tak dapat. Ejen tu dah kirakan dah. Jadi kira ganti gaji lah, ataupun macam kalau kerajaan, kalau berhenti kerja tu apa, pencen kan. Kalau meninggal dunia, pencen tu isteri dapat. Ibarat macam tu lah, lebih kurang ya. Baik, sambung. Pelajar mesti teguh cita-cita. Pelajar mestilah teguh cita-citanya dalam menuntut ilmu, kerana manusia akan terbang dengan cita-citanya, sedangkan burung dengan sayapnya. Manusia ni terbang dengan cita-cita. Ada impian lah. Tak ada impian tak terbang, jalan pun tidak. Baik, Abu Tayyib telah bersyair, masuk isyak, habiskan sikit Cita-cita yang dicapai itu bergantung kepada kadar keteguhan cita-cita seseorang.
Kemuliaan yang diterimanya bergantung kepada kadar kemuliaan hatinya. Yang kecil disangkanya besar oleh orang yang rendah cita-citanya. Yang besar disangkanya kecil oleh orang yang tinggi cita-citanya. Jadi asas utama dalam mendapatkan sesuatu adalah bergantung kepada keteguhan cita-cita dan kesungguhan. Cukuplah keadaan tuan-tuan masuk isyak. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan tentang menuntut ilmu dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qablallahu minkum.